sakit hati, semua nak luah. Wah. Aish. Manalah si Akmal ni nak buat sambal belacan ni ha. Belacannya tak ada, cilinya ada, bawangnya ada. Di mana Akmal? Lai. Saudari. Baik. Assalamualaikum Kak Leha. Saya bukan Kak Leha lah. Kak siapa? Ini. Siapa dia Kak Leha ni? Saya nak tanya apa benda tengah melesung tu. Alah, kita ni nak melesung, nak buat sambal belacan kan. Nak makan dengan ikan bakar dengan ulam. Nasi panas-panas sedapnya. pula. Letak pula kicap manis. Masya Allah sedapnya. Tapi kan orang selalu melesung batu ada bahannya dalam tu lah. Cuba tunjuk dalam bahannya ada apa tu cikgu. Tengok sikit sambal belacan dia. Aku tumbuk angin je lah hari ni Akmal. Itu bukan sambal belacan cikgu. Itu sambal kertas. Cikgu sebenarnya kan kenapalah kita dah masuk zaman 2021 ni kan. Kenapa nak pakai lagi lesung batu cikgu? Begini Akmal. Ada mikrofon. Kan, walaupun kita di zaman moden sekarang ini, kita jangan lupakan barang-barang yang lama lagi sambal dia sebenarnya Akmal. Betul cikgu, orang kata kalau kita buat sambal belacan ketuk pakai lesung batu, rasanya datang daripada lesung batu tu cikgu. Betul. Tapi cikgu ni kan, sebenarnya lesung batu ni diperbuat daripada apa cikgu? Emas ke, baju biji timah ke, vibranium ke, aluminium ke? Itu semua nak jadi apa? Nak jadi ni Captain America ke? Tak sebenarnya. Murid-murid semua nak tahu kita punya batu lesung ni sebenarnya diperbuat daripada apa? Jomlah masuk kelas dengan saya. Jadi tunggu apa lagi? Jom kita masuk kelas bersama dengan ni cikgu siapa sebenarnya? Jom tengok profil guru hari ini. Itu dia peniaga bagi sambal belacan kita, Cikgu Hawida. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Akmal. Ya, terbaik Cikgu. Nampak tak sketsa tadi kita Cikgu mendapat sebanyak 5 juta tontonan Cikgu. Wow. Ya, kepada anda semua kalau belum tahu lah kan, inilah Cikgu Hawida yang mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Bintang Selatan Ceras, Kuala Lumpur, dan pengalaman beliau sebanyak lama tu Cikgu. 18 tahun. Tolak 6. Tolak 6. 18 tolak 6, 12 cikgu. Yeah. 12 tahun. Apa khabar cikgu, sihat Alhamdulillah sihat. Akmal sihat? Alhamdulillah terbaik cikgu. Ini saya nak tanya kepada cikgu Hawida sendiri kan. Sebenarnya hari ini kita nak belajar apa? Tapi sebelum itu, ingat kita belum menang lagi. Jadi sila patuhi segala SOP sentiasa. Cuci tangan dengan kerap, sentiasa memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak 1 meter. Jadi sebelum kita mulakan kelas kita, saya nak minta Cikgu Hawida kita lakukan sanitasi terlebih dahulu. Boleh ke? Boleh. Silakan Cikgu Hawida. Baik, dan diikuti dengan saya. Baik, kita doakan cikgu supaya sepanjang penggambaran kita ni semuanya akan terhindar daripada wabak COVID-19. Amin. InsyaAllah. Cikgu, ini apa kena-mengena yang cikgu lesung batu sama belacannya dengan kita punya pembelajaran hari ini sebenarnya cikgu? Murid-murid nak tahu apa kaitan di antara lesung batu kita ni dengan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, murid-murid sekalian. Pada hari ini tajuk untuk pembelajaran kita ialah proses bumi dan juga bahan-bahan bumi. Jadi apa yang akan kita belajar hari ini adalah kita akan belajar 4 perkara sebenarnya. Yang pertama adalah kita akan belajar jenis batuan dan ciri-cirinya. Kemudian kita akan berkomunikasi tentang macam mana batu-batuan ini terbentuk. Yang ketiga, kita akan belajar juga proses yang membentuk bumi kita ni sendiri. Dan seterusnya yang keempat, kita akan belajar apa beza di antara proses eksogen dan proses endogen. Itu dia bahan dan proses utama bumi cikgu yang mana kita akan belajar bersama dengan Cikgu Hawida sekejap sahaja lagi. Jadi kepada anda semua jangan ke mana, kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan kembali lagi bersama dengan saya dan juga Cikgu Hawida dalam mana cikgu menengah rendah. Selepas ini.
Didik TV KPM. Ya, masih lagi menyaksikan Menengah Rendah yang bersiaran secara langsung di Didik TV KPM bersama dengan saya Akmal Nazri. Tadi kita dah tahu dah apa antara perkara-perkara yang kita belajar dalam mata pelajaran sains bersama dengan Cikgu Hawidah. Jadi inilah masanya, saya harap murid-murid semua dah bersedia. Cikgu pun dah bersedia? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita mulakan kelas kita bersama dengan Cikgu Hawidah. Silakan. Okey, jadi tadi kita dah tengok apakah jenis batuan yang yang orang kata membentuk lesung batu itu, iaitu batu granit. Okey, tapi sebelum tu apa kata kita mengingat semula tajuk ini. Okey, adakah murid-murid masih ingat lagi lapisan-lapisan pada bumi? Okey. Akmal ingat lagi tak? Ingat, Cikgu. Apa yang Akmal paling ingat? Kerak bumi, Cikgu. Okey, kerak bumi. Ya, kerak bumi ada teras dalam, ada teras luar, ada mantel, ada litosfera, Cikgu. Okey. Okey, jadi sebenarnya lapisan paling utama ada 4 je kan? Betul. Kerak bumi, mantle, teras dalam, teras luar dan teras dalam. Okey, Yes. jadi ada yang terbarulah, tambahan sikit kan untuk yang terbaru ni. Iaitu? Kita ada litosfera dan asthenosfera. Jadi kenapa nak kena ingat balik lapisan-lapisan bumi ni? Sebab seperti yang kita tahu sebenarnya, okey, batuan-batuan yang ada di atas muka bumi ini sebenarnya datang daripada kerak bumi sebenarnya, Akmal. Daripada kerak bumi. Okey, kalau Akmal tengok gambar rajah ni kan. Okey, batuan ni ada macam-macam warna, betul tak? Betul, ada warna biru, hijau, coklat dan sebagainya. Kenapa rasanya ada pelbagai warna? Kerana dia mengikuti setiap lapisan yang ada tu, Cikgu. Kalau lapisan dalam warna dia akan terang, manisan, Cikgu. Manisan. Kalau lapisan dia dekat luar mungkin warna dia agak cerah sedikit, Cikgu. Itu pendapat peribadi saya. Betul ke? Akmal sangat yakin dengan jawapan Akmal kan? Kita Tapi kena yakin. kurang tepat di situ ya murid-murid. Okey. Sekiranya murid-murid masih lagi ingat apa yang murid-murid belajar dalam tajuk jadual berkala, dalam tajuk jadual berkala murid-murid belajar mengenai unsur. Jadi kenapa batu-batuan ini mengandungi warna yang berbeza? Yap. Disebabkan kandungan unsur tidak sama. Okey. Jadi sebab itulah dia kata bahan bumi utama ialah batuan yang mana mengandungi apa? Mineral. Mineral. Okey, mineral kan? Mengandungi mineral. Sebab itulah warnanya berbeza. Okey, komposisinya juga berbeza. Okey. Ini adalah contoh-contoh mineral ataupun batuan yang kita boleh jumpa lah. Emas, berlian, perak, boksit, hematit, galena dan kasiterit. Kita akan belajar lagi lebih lanjut semasa tingkatan 3 sebenarnya. Okey. Okey. Sekarang kita nak tahu apakah 3 jenis batuan yang murid-murid perlu tahu. Okey, yang pertama kita ada batuan igneous. Okey, igneous. Yang kedua kita ada batuan sedimen. Okey. Dan yang ketiga kita ada Metamorphic. Jadi macam mana nak bezakan tiga-tiganya? Akmal tahu tak? Saya kurang pasti, Cikgu. Kurang pasti. Okey, tapi kita biasa nampak batu aja. Tadi kita kata ada macam-macam warna. Betul. Kadang-kadang kita boleh dapat batu marmar dekat rumah kita sendiri pun sebenarnya adalah batuan yang mengandungi mineral juga. Okey, jom kita tengok apa beza ketiga-tiga jenis batuan ini. Okey. Kita batuan igneous dulu. Okey, dalam tajuk ni murid-murid perlu tahu apakah yang membentuk ataupun bagaimanakah pembentukan batuan tersebut. Okey, macam batu igneous ni kan, Akmal. Okey, batu igneous ni dia terhasil disebabkan oleh penyejukan dan pembekuan magma. Lava. Kan bila gunung berapi meletup dia akan keluarkan lahar yang terpanggilkan lava yang mengalir tu. Bila dia menyejuk dan membeku dia akan membentuk batuan igneous. Okey. Sebab tu ciri-ciri utama dia mengandungi pelbagai mineral. Sebab batuan tu datang daripada perut bumi, daripada mantle, daripada kerak bumi. Okey, dan antara contohnya ialah tengok ada granit kat situ. Betul lah, Cikgu. Ada batuan granit. Jadi batuan granit, lesung batu dekat rumah anda tu semua adalah batuan jenis apa? Granit. Jenis Igneous, Cikgu. jenis igneous. Igneous, Cikgu. Nama batu lesung tu granit daripada jenis igneous. Seterusnya lah contoh-contoh lain, ada obsidian, gabbro, basak dan dia ada pelbagai kegunaan lah sebenarnya batuan ni. Okey. Seterusnya sedimen. Okey, Akmal bila sebut sedimen, bahasa Inggeris pun sedimen juga. Apa yang Akmal faham dengan perkataan sedimen? Yang saya faham, Cikgu, dia merupakan hasil mampatan daripada bahan-bahan elemen yang dibawa oleh sungai, glazer dan juga angin, Cikgu. Wah, buku sangat di situ. Okey, betul. Okay. Bila sebut sedimen, kata kunci ialah enapan.
Enapan. Enapan. Okey, macam tadi yang Akmal sebut, pengenapan. Kan? Okey. Jadi dia adalah hasil mampatan. Dia kena mampat dekat dalam tanah dan dia akan terenap, maka akan terbentuklah batuan jenis sedimen. Okey, tapi beza dia, batuan jenis sedimen ni, dia berlapis-lapis. Kita boleh nampak kalau kita dapatlah batu tu, kita boleh nampak lapisan yang berbeza warna. Okey, dan biasanya fosil-fosil pun kita akan jumpa dalam batu jenis Sedimen sedimen juga. ini. Okey. Baik. Okey, ini adalah contoh-contoh lah batu kapur, okey, konglomerat, shal, okey. Kalau kita tengok besi berpita tu, kalau murid-murid tengok gambar raja besi berpita tu, nampak tak ada lapisan? Betul. Macam kuih lapis kat situ kan? Betul cikgu. Besi berpita namanya. Sebab dia hasil mampatan dan enapan yang berterusan. Jadi bila dia dah terhasil, ada lagi hakisan ataupun tanah ke atas. Dia mampat lagi. Lepas tu datang lagi tanah yang lain, mampat lagi. Maka terbentuklah batuan jenis sedimen. sedimen. Ingat saja enapan ataupun mampatan tu cikgu, itulah batu jenis apa cikgu? Sedimen. Saya pula mengajar cikgu kat sini. Kan. Okey. Dan yang ketiga, batuan jenis ketiga adalah metamorfik. Baik. Metamorfik. Okey, kalau metamorfik ni dia istimewa sikit. Okey. Okey, metamorfik ni dia adalah batu igneous tadi. Digabungkan dengan batu sedimen. Okey. Tapi syarat dia mesti ada haba dan tekanan yang sangat tinggi. Barulah boleh terbentuk batu metamorfik ini. Okey. Dan biasanya batu metamorfik ini dia lebih keras berbanding dengan batuan asal tadilah. Igneous dan juga sedimen. Igneous dan sedimen, betul. Okey. Ini adalah contoh-contohnya. Wah. Okey, batu jade, batu marmar, dia adalah batuan jenis metamorfik. Dia lebih keras. Sebab tu kita boleh jadikan batu marmar ni sebagai buat lantai, buat dinding, buat tiang dekat situ sebab dia lebih keras berbanding batuan yang jenis yang lain. Ya, betul. Okey, boleh cikgu. Boleh Akmal, betul boleh. Betul sebab dia ingat kata kunci saja. Kalau igneous tu daripada apa tu cikgu tadi? Igneous daripada apa? Yang itu sebenarnya dan seterusnya kalau sedimen cikgu. Sedimen ni dia mampatan cikgu. Mampatan okey. Kalau yang terakhir ni iaitu metamorfik, ingat saja haba yang tinggi. Itu kata kunci sebenarnya. Haba yang tinggi dan gabungan dua jenis batuan igneous dan juga sedimen. Sedimen. Okey, igneous tadi kita nak ingat apa? Macam mana nak ingat igneous? Kata kunci dia tu cikgu kan? Apa kata kunci dia? Kata kuncinya kat sini adalah daripada bahan mineral sebenarnya. Bahan mineral. Dia mengandungi bahan mineral. Okey. Lepas nanti kita ulang balik Akmal. Boleh cikgu, tak ada masalah. Okey. So ini adalah satu tips yang mana murid-murid boleh ingat. Okey, ingat nak hasilkan batu metamorfik, ingat aja ISM. ISM. Igneous, sedimen membentuk metamorfik dekat situ. Okey. Faham cikgu. Betul faham? Betul cikgu. Kalau faham, tolong jawab soalan nombor 1 Akmal. Mari kita cikgu. Saya tak nampak cikgu. Okey, saya tutup mata Mungkin ada orang kata, Akmal mesti tengok jawapan. Okey, saya tutup mata. No. Okey Akmal, soalan paling senang ni. Apa bahan yang ada dalam batuan? Bermula daripada huruf M, semestinya mineral cikgu. Okey, adalah mineral. Jadi lain batu, lain jenis mineral yang ada di dalam. Iya. Soalan tu saya dapat berapa markah cikgu sebenarnya? Mungkin 50 ataupun 100? Oh, terlalu banyak di situ Akmal. Terlalu Jangan tamak di situ Akmal. Masya-Allah. 5 markah cukup kat situ. 5? Kita bagi 5 kat Akmal. Okey, lagi 5 markah saya kena cari ni. Okey. Soalan yang kedua untuk Akmal. Okey, soalan yang kedua. Okey, Akmal nampak tak dekat slide itu? Kita ada peta titik ya murid-murid. Okey, so saya akan minta Akmal untuk lekapkan peta titik itu, jenis batuan dan juga ciri-cirinya. Okey, dipersilakan. Belah sini cikgu ya? Dipersilakan. Ya. Cikgu, mana cikgu? Akmal, kat depan. Akmal. Oh, yes. Kat sini dia. Jenis batuan yang murid hari ini Cikgu Akmal akan mengajar anda antara jenis batuan yang ada. Yang pertama adalah kita ambil igneous. Sebab tadi Cikgu Hawida ada mengatakan, ingat saya kata kuncinya ISM. Jadi yang pertama adalah I ataupun igneous. Dan ciri-cirinya adalah cari saja ada tak mineral kat sini. Nampak? Mengandungi pelbagai bahan mineral. Ini dia merupakan ciri-ciri sebagai igneous dan seterusnya adalah kalau ada I mestilah apa? U bukan S. Mana S? Akmal. Ya cikgu. Okey, letakkan dia ke atas garisan dan di bawah garisan tu Akmal, bukan di atas segitiga tu Akmal. Salah lah ni cikgu. Salah kat situ letaknya. Kat sini cikgu. Okey, murid ini adalah peta titik. Ingat balik peta titik. Itu cara dia Akmal sebenarnya. Kalau peta titik ini adalah satu daripada peta item yang ada sebenarnya.
Okey, seterusnya cikgu. Sedimen. Ini dia adalah sedimen. Okey. Okey, jenis batuan seterusnya kita letak di atas peta titi ini dan ciri-cirinya adalah apa tadi cikgu ada mengatakan, kita cari dia lebih keras daripada batuan asal cikgu. Adakah anda yakin dengan jawapan anda? Sebenarnya salah cikgu. Ini cikgu. Berlapis dan berongga sebenarnya cikgu. Okey. Perlukan bantuan di situ nampaknya. Okey, dan terakhir sekali semestinya dah S tadi adalah M iaitu metamorfik. Okey, murid-murid, metamorfik kita hanya letakkan di atas sini saja di peta titi dan ciri-cirinya adalah lebih keras daripada batuan asal. Letak saja di bawah ini. Dan seterusnya, Dah Akmal sudah Akmal. habis cikgu. Dah. Okey. Cikgu macam mana cikgu? Okey, saya semak. Okey, igneous, murid-murid ingat igneous dia mengandungi pelbagai bahan mineral. Sebab apa? Dia adalah disebabkan sejuk beku. Kita ingat itu kata kunci dia. Sejuk beku magma. Okey, sejuk beku magma. Yang kedua, sedimen, lapisan berlapis dan juga berongga. Baik. Satu lagi ada fosil kat dalam dia. Betul. Okey, dan yang terakhir adalah metamorfik. Okey, yang mana dia lebih keras daripada batuan yang asal disebabkan oleh haba dan tekanan yang tinggi. Okey, yang ni saya bagi 15 markah kat sini. So dah berapa markah dah? 20 markah. Ya, Dekat situ. 20 markah cikgu ya. Dah tambah yang tadi kan? 20 markah. dekat situ. Terbaiklah. Terima kasih Cikgu Hawa. Jadi saya dah boleh... Cikgu Hawa siapa pula? Cikgu Hawida. Hawa tu yang lain cikgu. Bila. Okey, Cikgu Hawida. Kita dah buat yang ni dah. Jenis-jenis batuan. Seterusnya kita nak belajar apa lagi ni Cikgu Hawida? Okey, seterusnya kita ada, saya buka dulu jawapan. Ya. Okey, kita ada kitar batu pula kat sini. Okey, Akmal. Untuk kitar batu, okey, apa kata kita fokus dekat kita punya nota di sini. Okey. Jadi untuk kitar batu, ini adalah bercerita mengenai macam mana batuan ini boleh terbentuk. Baik. Okey. Jadi batuan ini boleh terbentuk. Okey, pertama kita ada contohlah, okey, awak nak nampaklah ini seperti sebuah bukit di tepi pantai ataupun di tepi sungai, kan? Okey. Batuan yang berada di atas bukit ini, okey, dia akan mengalami proses luluh hawa. Okey. Itu dia cikgu tadi saya sebut. Oh, dekat sini hawanya. Ya, saya nampak hawa kat dekat situ, sini cikgu. hawanya rupanya. Okey. Proses luluh hawa ni adalah proses penguraian batuan sebenarnya. Jadi apabila batu-batu ni melalui proses luluh hawa, dia akan terakis. Terakislah. Okey. Dan apabila terakis, dia akan jatuh ke bawah. Okey, maka dia akan mengalami mampatan dan juga pengenapan tadi. Dan akan membentuk batu. Batu apa tau? Batu sedimen. Sebab dia enapan tadi kan, kata kunci dia letak enapan. Kemudian apabila batu sedimen ni dapat tekanan dan haba yang tinggi, dia akan bertukar menjadi batu metamorfik. Okey. Dan batu metamorfik ni pula, dia boleh melebur. Kenapa dia akan melebur? Sebab suhu yang sangat tinggi dan tekanan yang sangat tinggi dalam gerak bumi. Jadi dia akan melebur membentuk magma. Dan magma inilah yang akan keluar, menyejuk dan membeku, membentuk batu. Batu ini dia cikgu, metamorfik. Batu metamorfik balik kan? Dan dia akan tolak ke atas punya lah, menjadi batu igneous. Itulah proses dia kat situ. Jadi dan proses ini tak ambil masa yang sangat pendek, dia ambil masa yang sangat lama sebenarnya pembentukan batuan ini. Baru saya faham cikgu macam mana proses pembentukan tersebut daripada luluh hawa, lepas tu ada hakisan, ada mampatan, pemendapan jadi batu sedimen dan seterusnya apa yang cikgu Hawida terangkan tadi. Betul. Ya. Okey. Baik. Kita ada lagi ni. Boleh cikgu. Okey, Silakan. soalan yang ketiga, Akmal. Soalan dia panjang sikit, Akmal. Okey cikgu. Ini adalah fosil amonik. Okey. Ini adalah fosil amonik. Yang mana fosil amonik ni dia ambil masa yang berjuta-juta tahun untuk terbentuk. Betul. Okey. Jadi soalan yang pertama, fosil amonik ni terbentuk dalam batuan jenis apa? Okey, kalau murid-murid tadi bersama dengan kami sepanjang kelas ni kan, Cikgu Hawida ada mengatakan kalau fosil ingat saja jenis batuan sedimen. Jadi jawapan yang saya akan berikan kepada Cikgu Hawida adalah sedimen cikgu. Betul ke? Okey, sedimen. Kita simpan dulu jawapan tu. Okey, soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Ya, ni saya tak ready cikgu. Tak ready. Kenapa fosil ni tak boleh jumpa dalam batuan jenis igneous? Sebabnya kalau seingat saya lah cikgu ada mengatakan dia kena sejuk. Dia kena sejuk sebab magma ni dia panas cikgu. So sebab tu kita tak boleh nak jumpa cikgu. Ya, sebab hidupan tak boleh hidup dekat tempat yang sangat panas.
Okey, jom kita tengok jawapan yang betul. Okey, mari kita. Okey, soalan yang pertama tadi betul jawapannya. Alhamdulillah. Terbentuk dalam batuan jenis sedimen. Ingat, fosil sedimen. Okey, dan jawapan kedua betul lah seperti apa yang Akmal sebut tadi. Okey, disebabkan hidupan tak boleh hidup dalam tempat yang suhu yang sangat tinggi. Jadi 2 soalan yang saya jawab tu betul cikgu. Betul, tambah lagi 10 markah. Baru 30 markah cikgu. Mana datangnya lagi 70 markah ni? Kalau nak tahu nantikan sebab kami sekarang akan berhenti rehat dulu. Boleh cikgu? Boleh. Selepas ini kami akan kembali lagi dalam Menengah Rendah Didik TV KPM. Semuanya selepas ini. Didik TV KPM. Batu igneous, batu sedimen, batu metamorfik. Itu dia. Nampak kepandaiannya di situ sebenarnya cikgu kan. Ya, masih lagi menyaksikan Mendengar Rendah bersama dengan saya Akmal Nazri dan tadi Cikgu Hafidah dah menerangkan beberapa jenis batuan yang ada dalam mata pelajaran yang kita belajar sekarang ini dalam sains cikgu kan. Dan saya juga telah mendapatkan sebanyak 30 markah alhamdulillah berkat di atas tak payah beritahu lah cikgu. Okey. Jadi sekarang ini Cikgu Hafidah, cikgu nak kongsikan apa pula bersama dengan murid-murid yang sedang menonton. Silakan. Okey, jadi kita akan teruskan kepada kuis pula. Oi. Kuis hijau ke merah Akmal. Akmal nak main kad dengan saya tak? Cikgu, saya tak ada hutang cikgu. Jangan risau, kalau main yang ni salah pun tak kena lempau. Cikgu, ini ke permainan yang boku aku bukan tak, cikgu? Ini tak ada. Ini tak adalah nyanyi-nyanyi, tak ada kena tembak-tembak, tak ada. Okey, ambil dulu kad ini. Terima kasih cikgu. Jadi kalau jawapan ini bagi kenyataan itu adalah betul, Akmal angkat kad berwarna hijau. Okey. Kalau Akmal rasa penyataan itu salah, angkat kad berwarna merah. Jadi kita tengok yang pertama. Okey, mari kita. Okey, pembentukan batu ni ambil masa yang sangat lama, betul atau salah? Semestinya adalah betul. Okey, kita tengok 5 markah di situ. Betul. Betul. Warna hijau kan? Warna hijau Okey. itu betul. Baik, 30 Soalan markah yang saya kedua. dapat. Okey. Batuan igneous lebih keras daripada batuan asal yang membentuknya. Betul atau salah? Salah lah cikgu. Batu apa sepatutnya? Batu sedimen cikgu. Maksud saya metamorfik. Cepat dia tukar jawapan dia. Okey, jadi jawapannya adalah salah. Batuan metamorfik yang lebih keras berbanding dengan batuan asal. Ya. Soalan yang seterusnya, marmar dan jet. Betul ke dia adalah batu metamorfik? Semestinya betul sebab dia batuan paling keras sekali cikgu. Dia bukan batuan paling, dia tak paling keras. Oh. Ada lagi yang lebih keras berbanding ni, tapi dia lebih keras daripada batuan asalnya. Okey, dan soalan yang terakhir. Betul ke metamorfik ini terbentuk daripada penyejukan dan pembekuan lava? Sudah susah ni. Kalau tadi betul salah betul. Dia macam selang-seli. Saya rasa cikgu Tembak je. ini mesti betul. Mesti salah cikgu. Okey, kenyataan itu adalah salah. Okey, sebab apa? Penyejukan dan pembekuan, sejuk dan beku itu adalah batuan igneous. Igneous sebenarnya. Jadi saya dapat markah penuh sebenarnya cikgu Berapa? 20 markah? Tambah 20 markah. Dapat berapa dah? 30 tadi tambah ni. Nantilah kita kira cikgu. Okey. Jadi kita akan teruskan lagi. Okey. Kalau tadi kita dah tengok jenis batuan, sekarang kita nak tengok pula. Okey, adakah bentuk muka bumi kita ini sama dengan berjuta-juta tahun yang lepas? Saya rasa macam tak cikgu. Saya rasa. Rasa? Cikgu rasa? Jadi saya rasa jawapannya ya, betul lah. Okey, zaman dahulu yang berjuta-juta tahun yang lalu, namanya kita sebut Pangea. Pangea. Rasa. Jepun. Okey. Adalah Pangea. Jadi Pangea ni sebenarnya adalah gabungan benua-benua yang sepatutnya sekarang ada berapa benua? Banyak sebenarnya cikgu. Berapa benua? Okey, cikgu jangan risau. Kita tanya Nisa K yang ada kat sana. Berapa Nisa? Dia pun tak tahu cikgu. Okey, jadi benua yang ada sekarang ni di bumi kita ni ada 7 benua. 7 benua cikgu. Jadi asalnya dia adalah daripada satu benua yang kita sebut sebagai Pangea. Tapi kenapa bentuk muka bumi ni boleh berubah? Saya kurang pasti. Kenapa tu cikgu? Jom kita belajarlah. Kenapa dia boleh berubah? Okey. Ini
adalah disebabkan oleh proses utama bumi ada dua. Endogen dan juga exogen. Endo dan exo. Jadi macam mana murid nak bezakan endo dengan exo? Sekejap lagi saya akan ajar. Okey. Jadi kita tengok dulu apa itu proses exogen. Okey, proses exogen adalah proses yang mana dia berlaku dekat permukaan bumi. Okey. Dekat luar daripada kerak bumi. Okey. Nampak tak saya highlightkan exo? Exo datang daripada perkataan exit. Exit maksudnya luar. Keluar, luar. Luar daripada permukaan bumi. Jadi ada 4. Yang pertama ada angkutan dan pengenapan. Okey, yang kedua ada luluh hawa, okey, hakisan dan juga susutan jisim dan susutan darat. Okey, apa itu? Kita nak tengoklah apa beza di antara keempat-empat proses ini. Okey. Yang pertama, Yang cikgu. pertama. Sekejap saya pilih dulu. Kita tengok hakisan dululah. Baik. Okey. Kita tengok proses hakisan. Okey, ini contoh kalau kita pernah tengok dekat negara-negara yang ada banyak batu-batu dekat tepi pantai kan. Kita nampak batuan dia ada pelbagai bentuk. Ada berlubang, ada yang tidak. Betul. Okey, kenapa? Sebab dia berlaku hakisan. Jadi hakisan ni dia ada ejen menghakis iaitu air, angin dan juga ombak. Okey. Apa yang akan berlaku dari masa ke semasa? Okey, ada angin. Jadi dia akan terhakis sikit. Kemudian proses ni lama kan? Okey, ada lagi ombak yang kuat, angin membadai, hujan bagai. Jadi jadilah bentuk yang lebih kecil. Itu adalah hakisan. Okey, seterusnya. Okey, kita ada apa ni? Kita ada luluh hawa. Okey, luluh hawa ni dia melibatkan perubahan suhu, perubahan frost ataupun pembentukan frost. Frost ni ais ni, kan? Ais. Okey, kemudian kita ada mikroorganisma dan juga air hujan. Okey, jadi sebenarnya yang ini, okey, kalau murid-murid tahu sebenarnya bila batuan ni terhakis dia akan membentuk macam kita panggil rekahan-rekahan. Jadi bila air hujan masuk dalam rekahan tu, okey, dia akan mengering, kemudian dia mengembang dan lama dia akan masuk dia akan pecah. Okey. Batuan itu akan pecah. Jadi itu adalah luluh hawa. Okey, luluh hawa. Okey. Okey, ni baru hawa dekat situ. Kesian hawa, cikgu. Okey, kesian hawa. Okey, aktiviti magma. Okey, aktiviti magma ni kemudian kita simpan dulu. Okey, baik. Okey, kesan hakisan. Okey, baru-baru ni Akmal kejadian di Perlis. Okey. Apa yang mana air kepala air turun daripada kawasan Gunung Jerai. Ingat tak? Betul, cikgu. Dan video tu sebenarnya viral, cikgu, kan? Okey, dah tular di media sosial kan. Jadi apa yang berlaku, asalnya sungai itu dia bengkok-bengkok, Akmal. Okey. Tapi bila air terlalu laju dan kuat, daya tujahan sangat kuat, apa yang berlaku dia akan mengubah bentuk muka bumi itu. Sungai itu jadi lurus, Akmal. Lurus, cikgu. Sungai itu terus jadi lurus. Ya. Wah, kesan daripada hakisan itu sendiri. Ya, kesan daripada hakisan itu sendiri. Okey, saya ada satu demo untuk susutan jisim dan susutan darat. Ya, ini yang saya nanti-nantikan ni, cikgu. Okay. Harap nampaklah ya. Okey. So, murid-murid boleh buat sendiri. Okey, apa yang saya bawa di sini adalah pasti kinetik DIY, buatan sendiri di rumah. Murid-murid boleh gunakan 3 bahan sahaja. Iaitu? Tepung gandum, garam dan juga minyak masak. Saya ingat blue cheese, cikgu, tadi. Kan nampak macam blue cheese kan? Saya ingat blue cheese, cikgu. Okey. Apa itu susutan jisim dan juga susutan darat? Okey, dia adalah pengurangan ataupun hakisan tanah yang diakibatkan oleh graviti dan biasanya berlaku dekat kawasan cerun-cerun bukit. Okey. Contoh apabila berlaku gegaran ke berlaku gelongsoran tanah. Okey, contohlah di sini. Okey. Boleh nampak ke? Boleh nampak kan? Okey, cikgu, saya tolong angkat sikit bagi murid-murid kat rumah nampak. Okey. Nampak dah terbelah dah dekat situ kan? Dah terbelah dah, cikgu. Kan? Okey. Tadi asalnya bentuk dia ataupun jisim dia besar. Betul. Tapi bila berlaku gegaran dan berlakunya runtuhan tanah. Saya buat gegaran, cikgu. Gegaran. Okey, Akmal gempa bumi itu. Oh, ya. Okey. Maka jisim dia sudah berkurangan. Okey. Itu yang dimaksudkan dengan susutan jirim dan susutan darat. Ingat dia ada kaitan dengan diagram VT sebab dia turun ke bawah. Okey, senang saja, cikgu, untuk murid-murid kat rumah faham apa sebenarnya analogi dekat situ. Ya. Okey, seterusnya, cikgu. Okey, ini adalah antara peristiwa yang berlaku di Malaysia lah. Okey, tanah runtuh. Okey, dan ini pula yang tadi kita baru tengok yang kita ceritakan tentang sungai yang bengkok-bengkok akhirnya menjadi lurus. Okey. Okey.
Okey. Seterusnya, proses endogen. Kalau tadi exo adalah exit luar. Ini endogen and in masuk cikgu. In dalam kan? Kat In dalam? Dalam bumi. Okey, jadi inilah sebenarnya antara proses utama yang betul-betul membuatkan bumi kita tadi daripada Pangea Okey. menjadi 7 benua. Dia okey. ada 3 proses. Okey, yang pertama adalah pergerakan plat bumi, okey, ataupun plat tektonik. Okey. Yang kedua adalah olakan mantle. Bukan mantle tu ya, mantle di dalam bumi lah. Okey, lapisan dalam bumi. Kemudian adalah aktiviti magma. Okey. Ini dia cikgu. Okey. Murid-murid tengok gambar rajah ni. Okey, apa yang murid nampak daripada gambar rajah ni sebenarnya adalah kerak bumi. Kerak bumi ataupun plat tektonik ni sebenarnya dia ada banyak. Okey, dalam dunia ni dia sebenarnya ada 7 plat benua utama. 7. Dan ada 2 plat kita panggil lautan lah, ada 2 yang paling utama. Dan Malaysia ini sebenarnya, okey, dia kata kat situ kerak bumi tadi daripada beberapa plat tektonik. Okey. Kemudian plat ini dia bergerak dan bergerak secara terpisah bersama berselisih ataupun di pinggir plat. Okey, saya nampak Akmal ada pegang bantal lah kat situ. Ya cikgu. Cikgu nak ke? Jangan, saya nak satu lah Akmal. Ya, boleh cikgu. RM1 je cikgu. Baik. Biasa cikgu. Jangan risau, kita bukan nak tidur. Ya. Okey, mana sini satu lagi bantal? Boleh, saya tak kat sini ke Okey. cikgu? Jadi untuk plat tektonik ni kita kata tadi sama ada dia bergerak bersama seiringan ke depan, okey, Ya. ataupun dia bergerak secara terpisah, Okey. ataupun dia bergerak secara dia akan bertembung. Okey, aku mau pegang yang tu, saya pegang yang ni. Saya pegang ni cikgu. Okey, Ni pegang. saya nak alihkan dulu ke? Boleh juga. cikgu Okey, bagi- saya bagi alihkan murid-murid. dulu kita punya bakso ni. Basuh. Okey. Okey, sekarang Akmal jangan gerakkan bantal tu, saya je yang gerakkan. Okey, saya tak buat apa-apa Okey, ini adalah analogi pergerakan plat tektonik dalam Okey. kerak bumi kita. Baik. Okey, contohlah satu kerak bumi ni dia bergerak. Akmal tahan. Oh, tahan. Nampak tak? Apa yang berlaku? Cikgu. Sorry cikgu. Akmal ni kan. Okey, apa yang berlaku Akmal? Dia jadi macam tu cikgu. Ternaik kan? Dia ternaik sebenarnya. Jadi kat situ berlakunya sisihan dan orang kata capahan sebenarnya pada plat tektonik. Jadi apabila berlakunya geseran tadi tu satu plat ternaik, maka akan berlakulah kita panggil gempa bumi. Jadi dekat mana tempat plat tektonik itu bergeser ataupun dia bertembung, di situlah kita panggil sebagai pusat gempa lah biasanya. Pusat gempa Pusat gempa. Okey, dan kita di Malaysia ni beruntung sebab kita cuma berada dalam lingkaran api Pasifik. Betul. Kan kita bukan di atas. Tapi Malaysia boleh rasa juga kesan sebab negara-negara jiran kita berada di atas lingkaran api Pasifik. Okey. Yap. Jadi sebahagian besar Asia Tenggara berada di atas plat Sunda. Plat, Nama plat tektonik kita ni plat Sunda. plat Sunda. Tapi plat Sunda ni dia sebahagian daripada plat Eurasia. Eurasia. Dia besar, dia lagi besar lah. Okey. Jadi dalam plat yang besar tu dia ada pecahan-pecahan plat lain-lain yang kecil-kecil. Baik. Okey. Kemudian nampak tak yang warna biru tu? Itu adalah lokasi di mana gempa bumi sering berlaku ataupun kita selalu panggil lingkaran api Pasifik. Api. Okey, faham cikgu. Hebatlah cikgu. Okey. Dan kalau murid-murid nak tahu sebenarnya apa yang kita belajar sekarang ini dia ada juga kaitan ataupun kita boleh panggil sebagai elemen merentas kurikulum dengan subjek geografi. Oh ya. Ini pun adalah subjek geografi sebenarnya. Betul. Okey. Ini adalah tadi pergerakan tektonik, sama ada mencapah, menumpu ataupun dia bergerak seiringan. Okey. Ini adalah bahagian gunung berapi. Ni tadi Akmal tak sabar tu kan. Ini dia cikgu. Okey, saya angkat dulu bantal ni cikgu boleh? Sila. Okey. Okey, jadi gunung berapi, magma tu berada di bawah di dalam kamar, kamar magma besar. Yang mana sebenarnya dia akan keluar ikut lohong. Keluar ikut lohong. Ini dia cikgu Ikut lohong. Okey. Dan sebenarnya masa nak keluar ikut lohong, di sebenarnya ada lohong-lohong yang kecil juga di tepi-tepi. Dan bila tekanan yang sangat tinggi kat bawah, tekanan tinggi, haba yang tinggi, maka dia tak boleh nak tahan, dia akan meletus dia kat situ. Okey, dia akan keluar dan mengalir, menyejuk, membeku jadi batuan. Itu dia cikgu. Dahsyat ya. Igneous. Ingat batuan igneous. Batuan igneous cikgu. Aku mana lupa ke? Ya, tak ada cikgu. ISM. Igneous
sedemik. Sedimik. Itu maksud saya dan juga apa cikgu lagi satu? Meta. Iya, baik. Metamorfik cikgu. Metamorfik. Okey. Okey. So, murid-murid tahu tak sebenarnya kat Malaysia ada juga gunung berapi. Tapi gunung berapi ni dah lama dah terpendam ataupun dah matilah. Yang terletak di Tawau, Sabah. Nama dia ialah Bombalai. Oh, Bombalai. 531 meter ketinggiannya. Ya, Dan- itu dia cikgu Kalau murid-murid dapat lihat sekarang, itulah gambarnya. Oh. Dan semua saya punya nota, latihan-latihan ini murid-murid boleh dapati daripada laman sesawang Sumberku. Okey, soalan untuk Akmal. Okey, jadi Akmal kat sana ada peta pokok. Ya. Endogen dan juga exogen. Ya, cikgu. Apa kata Akmal bantu murid-murid kita kat rumah untuk jawab soalan untuk Akmal? Ya, peta pokok cikgu. Ini namanya peta pokok, tadi peta titi. Ya, cikgu, izinkan saya menjadi pokok saja cikgu kat belakang. Saya tebang garang, saya tebang garang. Jangan cikgu. Okey, jadi murid-murid, mari kita sama-sama buat soalan ini dengan Abang Akmal. Abang. Abang, tadi tak ada Akmal. Okey. Ini dia, tadi cikgu ada mengatakan exogen yang mana kalau exogen kita ingat saja di luar, exit. Dan semestinya adalah yang itu dia cikgu kan? Ya, cikgu. Yang mana tu Akmal? Yang inilah cikgu, aktiviti magma cikgu. Magma dalam ke luar? Magma sebenarnya dia dekat dalam. Jadi bila kat dalam ni kat sini cikgu. Okey, silakan letak. Okey, kita letak dekat sini. Endogen. Okey. Okey, seterusnya kalau kita dapat lihat di sini murid-murid, dia tulis apa ni? Pengangkutan dan pengenapan. Walah, exogen cikgu. Okey, di luar kan? Okey, Ya. seterusnya 5 markah, 10 markah dah kat situ. Ini dia. Kalau dah kata pergerakan kerak bumi, semestinya apa kawan-kawan? Itu dia endogen. Ya, cikgu. Ada suara membantu dalam kepala saya cikgu. Saya tak dengar. Akmal dia boleh dengar. Okey, dan seterusnya murid-murid semua, ini kalau perolakan mental semestinya adalah inilah cikgu, endogen cikgu. Endogen. Dan kalau mungkin murid-murid dapat lihat dekat sini ada 2 je tinggal, dah semestinya Pandai dekat sana ni lah cikgu. kan? Iaitu satu susutan jisim dan susutan darat. Dan terakhir sekali, ingat saja hakisan, ingatlah exogen. Jadi kita dah dapat dan lengkapkan soalan ini. Cikgu, how was it? Oh, it's very good. Ya, betul cikgu Ya, markahnya berapa saya dapat ni cikgu? 15. 15 markah. Sebagai 15 je. Oh, tadi kita dah ada 30 tambah 20, 20. 50. Baru ada apa? 65. Iya, kita minta nanti kita punya accountant akan kira-kira lah cikgu Okey, terima kasih Syafiqah. Okey, seterusnya cikgu. Apa lagi yang kita nak belajar ni? Okey, jom kita tengok lagi lah. Ada lagi sebenarnya soalan. Okey. Okey, Pangea tadi. Okey, jadi kita tahu Pangea adalah satu benua super. Betul. Okey, yang mana wujud semasa era Paleozoik. Paleozoik. Okey, iaitu di akhir dan Mesozoik awal. Okey, kemudian saya nak tanyalah dengan Akmal ni kan, macam mana 7 benua ini boleh terbentuk Akmal? Macam mana dia boleh terbentuk cikgu Oh, ini jawapan dia panjang cikgu. Tapi jangan risau murid-murid, saya akan terangkan. Sebenarnya dia terjadi kerana pengumpulan haba dalam bumi yang mengakibatkan proses ni cikgu. Olakan mantle di dalam lapisan asthenosfera cikgu. Dan itu saya jawapan saja cikgu. Itu saja. Itu saja cikgu. Panjang benar tu. Betul-betul panjang guys tu. Ya. Okey, betul kan? Jadi disebabkan oleh pengumpulan haba, jadi ada pergerakan apa tadi kita panggil gerak mantle ke olakan mantle di dalam bumi. Jadi dia akan menggerakkan plak tektonik tadi. Plak tektonik tadi ingat tadi yang kita bantal tu kan. Sama ada dia bergerak mendekati ataupun menjauhi ataupun dia gerak seiringan. Jadi kalau dia berselisih ataupun dia berlanggar, bertembung, maka dia akan membentuk rekahan. Betul, cikgu. Jadi terpecahlah kepada 7 benua tadi. Yap. Okey. Okey. Soalan seterusnya cikgu. Hijau merah lagi. Okey. Sedia Akmal? Boleh cikgu. Tadi markah tadi saya bagi 10 markah lah sebab jawapannya panjang kan, 10 markah. Jadi dah 75 markah dah tadi untuk Akmal. Lagi 25 markah cikgu. Kita tengok boleh dapat tak ni? InsyaAllah sama-sama kita buat murid-murid. Okey. Jom kita tengok soalan yang pertama. Okey, adakah luluh hawa ialah pergerakan serpihan, butiran dan ketulan batuan tanah tercair yang menuruni cerun akibat graviti?
Salah ni cikgu sebab tadi Hawa tu dia lain cikgu. Hawa tu siapa? Hawa salah cikgu. Ya cikgu. Okey. Bila sebut luluh Hawa, hawa kan. Dia tak ada kaitan pun dengan graviti. Maka Betul. jawapannya adalah salah. Kalau yang graviti tadi ingat tak apa? Ingat cikgu. Apa dia? Yang seterusnya soalannya cikgu. Okey. Kalau yang berkaitan dengan graviti kita ingat tadi adalah hakisan. Hakisan murid-murid semua. Okey. Nakal Akmal ni. Tak ada cikgu. Soalan yang kedua. Okey, batuan di tepi laut yang dipukul ombak mengalami proses hakisan. Betul atau salah? Betul sebab tadi cikgu ada tunjuk demo dah. Kan. Itu dia Jadi, cikgu. Betul. Ya. Dekat situ 5 markah. Jadi dah ada 10 markah kat sini. 85. 85 markah dah dekat situ. Okey. Okey, soalan yang ketiga. Pembentukan kon gunung berapi betul ke disebabkan oleh timbunan magma ni? Memang salah lah cikgu. Jadi kenapa sebenarnya? Dia sepatutnya dia kena jadi macam tu. Dia tak boleh jadi macam tu cikgu. Macam tu macam mana tu? Salah lah Akmal. Tolak 5 markah. Oh, jawapan apa cikgu? Jawapannya betul lah. betul. Magma keluar, dia membentuk batuan di tepi. Jadi dia akan membentuk orang kata gunung berapi tu lagi tinggi, lagi tinggi. Cikgu, tadi saya jawab apa cikgu? Awak pegang merah kan tadi kan? Okey, cuba kita rewind balik apa yang saya akan tadi. Jadi jawapannya Akmal salah juga. Alhamdulillah. Saya memang nak buat salah pun cikgu. Kan, tiada manusia yang Sempurna. Dan soalan yang terakhir, adakah betul luluh hawa dan juga hakisan ni proses yang sama? Okey. Ini semestinya kalau tadi betul, saya menggunakan teknik yang sama cikgu. Okey. Salah. Kenapa salah? Salah sebabnya dia memang salah. Mana boleh betulkan cikgu? Jawapan yang salah kita salahkan cikgu. Kenapa? Apa beza luluh hawa dengan hakisan? Iya, terima kasih semua. Okey, dia betul lah jawapan dia salah dia kat situ. Okey, kita dah tolak tadi 5 markah, tinggal 80 tambah balik 5, 85 balik. 85 balik cikgu. 85 balik. Iya, dia tak ada markah kawan-kawan ke cikgu? Tak ada counting-counting kat sini. Okey, ingat luluh hawa dia akibat perubahan-perubahan tadi lah, suhu, air hujan, frost dan juga mikroorganisma. Dan sebenarnya kawan-kawan kat rumah, murid-murid kat rumah, okey, sebenarnya luluh hawa ni dia ada 3 jenis sebenarnya. Okey. Fizikal, kimia dan juga biologi. Okay. Fizikal, kimia dan biologi. Fizikal, kimia dan juga biologi. Jadi kalau macam akar pokok, Okey. tumbuh dekat celah-celah rekahan batu, itu adalah fizikal lah. Jadi bila akar pokok tu masuk kan, lama dia akan pecah. Jadi akan terhakislah batuan di situ. Iya, cikgu kita ada soalan lain juga ke cikgu? Ada kot. Ada cikgu. Ada. Sebab saya nak gunakan talian hayat lepas ni cikgu. Nak tahu apa talian hayat yang saya akan pakai? Kita nak bertirai dulu. Selepas ini kita akan kembali lagi dalam Menengah Rendah Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, masih lagi menyaksikan Menengah Rendah bersama dengan saya, Akmal Nazri. Cikgu, saya dah tak sabar dah untuk menjawab soalan seterusnya. Silakan. Akmal. Ya, cikgu. Alamak, Akmal. Minta maaf lah. Sebenarnya soalan dah habis sebenarnya. Tapi kita boleh je nak tanya lagi sebenarnya. Ya, cikgu. Apa kata saya rasa kita minta Akmal cuba rumuskan balik apa yang Akmal dah belajar hari ini sebenarnya. Dia bagi kita. Dia bagi kita dalam RO tadi cikgu. Okey, sebenarnya hari ini kita dah belajar bagi bab bahan dan proses utama bumi. Dan Cikgu Hawida juga ada mengatakan jenis-jenis batuan. Kita ada igneous. Yang merupakan mengandungi pelbagai bahan mineral. Dan seterusnya adalah sedimen, Cikgu. Iaitu sedimen ini merupakan dia berlapis dan berongga, Cikgu. Betul. Dan terakhir sekali adalah metamorfik. Yang mana dia lebih keras daripada batuan asal, Cikgu. Betul. Dan antara contoh-contoh batu metamorfik ini seperti batu jet, Cikgu. Itu dia yang saya dapat ingat saja, Cikgu. Dapat ingat. Dan seterusnya Cikgu juga ada mengatakan mengenai itu dia. Nampak? Hawa tu, Cikgu. Hawa yang awak paling ingat kan? Ya, Cikgu. Gitar batu kan? Gitar Gitar batu. batu di situ. Okey.
Soalan saya. Kita ingat balik kan? Okey, kita refresh balik. Kita refresh balik. Okey, fosil berada dalam batuan jenis apa? Sedimen, cikgu. Sedimen. Kenapa? Sebab dia berlapis, cikgu. Dia berlapis, kemudian biasanya haiwan ataupun organisma yang dah mati ni, kan, dia akan tertanam di dalam tanah, maka tanah akan tutup, kemudian dia terurai, kemudian ada datang lagi tanah yang terhakis, tutup lagi dan dia akan termempat di bawah tanah. Maka kita jumpalah fosil dinosaur. Apa lagi? Macam-macam kan sebenarnya. Kat Malaysia pun ada juga. Betul. Okey. Seterusnya kita belajar apa lagi? Selepas kita belajar jenis batuan. Ini cikgu, proses utama bumi yang mana ada eksogen dan juga endogen, cikgu. Kan, proses eksogen dan juga proses endogen. Jadi murid-murid kena ingat baliklah. Apakah contoh-contoh ataupun proses eksogen dan juga contoh-contoh proses endogen. Okey, cuba Akmal terangkan eksogen dan juga endogen berdasarkan eksogen, kalau Cikgu Hawida ada mengatakan tadi, kata kuncinya adalah di luar. Sebab ada X, ingat sahaja exit. Betul. Jadi antaranya adalah seperti mana kita dapat lihat di sini, antaranya hakisan dan juga ada di situ susutan juga, cikgu kan. Betul. Dan terakhir sekali ada pengangkutan dan pengenapan di dalam eksogen ni. Tapi kalau dalam endogen ni sebenarnya ada ini dia, aktiviti magma sebab dia di dalam. Kita tahu magma ini berada di bawah dan dia dah terpakar di teks tu, dan pergerakan kerak bumi dan juga perolakan mantle. Cikgu. Okey, jadi proses endogen ni juga lah sebenarnya merupakan antara proses utama yang menyebabkan pembentukan muka bumi kita. Dan kita boleh nampak sebenarnya muka bumi kita dia bukan rata, betul kan? Jadi ada kita panggil apa, kontur. Ada naik, ada turun, ada naik, ada turunnya. Ada bukit yang tinggi, ada bukit yang rendah dan juga kita panggil apa tu, cikgu? Yang itu dia. Bancaran. Okey, cikgu. Jadi prestasi saya di dalam kelas cikgu ni, kalau 1 sampai 100 lah, cikgu kan. Berapa yang selayaknya saya dapat, cikgu? Sebab saya ni mewakili murid-murid di rumah, cikgu. Oleh sebab Akmal hari ni sangat bagus, sangat aktif, sangat ceria lah. Kita kata dah sangat membantu. Okey. Jadi saya bagi 100 markah untuk Akmal. Banyak sangat, cikgu. Saya harapkan saya dapat 60, cikgu. Okey, jadi cikgu, kalau macam murid-murid ini nak buat latihan dekat mana katanya sumberku, cikgu? Okey, jadi kalau murid-murid nak dapatkan nota, nak dapatkan latihan, bukan saja untuk mata pelajaran sains, malah untuk mata pelajaran yang lain juga, bolehlah ke laman Sesawang Sumberku. Itu dia. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Cikgu Hawida yang cukup ceria, cukup sporting, cukup murah, pemurah, penyayang. Macam-macam lagi lah. Ya, cikgu. Kita akan jumpa lagi insya-Allah. Dan diharapkan kepada murid-murid yang sedang menyaksikan kami dalam mata pelajaran sains ini, diharapkan serba sedikit dapat membantu anda insya-Allah. Amin. Kita akan jumpa lagi, cikgu, insya-Allah. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Ingat, stay safe, okey? Take care. Bye-bye.